Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma waffaqna li wa 'ala al mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Oke, Assalamualaikum semua. Buka kita sambung pelajaran kita yang minggu lepas, muka surat 15. Muka teks. Minggu lepas kita dah belajar tajuk bercakap benar kan. Jadinya hari ini kita masuk tajuk selepas dia, iaitu sabar. Muka surat 15, sabar. Tengok apakah yang dimaksudkan dengan sabar. Apakah yang dimaksudkan sabar? Itu apa? Sabar tu apa? Tengok ni, buku teks ni. Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Yang itulah dimaksudkan dengan sabar. Sabar ialah apa? Sabar ialah sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Yang itu adalah pengertian ataupun dia punya makna sabar. Kita dengar sabarlah, sabar tu apa? Sabar tu sentiasa redha dan tenang semasa menghadapi ujian. Sabarlah tu daripada Allah dan tidak mudah putus asa apabila mendapat kesusahan. Yang itu adalah makna sabar. Tengok seterusnya. Muka surat 16. Ciri-ciri sabar. Sabar ni ada 4 ciri ataupun 4 karakter ataupun cirilah kat sini. 4 dia punya. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu adalah sabar yang pertama. Yang kedua, sentiasa redha segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Yang tu adalah sabar yang kedua, ciri sabar yang kedua. Dan ini ciri sabar yang ketiga apa? Sabar ketika sedang marah. Bila mana kita sedang marah ni, maka kita hendaklah sabar. Ciri-ciri sabarlah kat sini. Dan yang terakhir, ciri-ciri sabar yang terakhir, tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Ingat, ciri-ciri sabar ni ada 4. Yang pertama, sabar dalam mentaati perintah Allah. Tu sabar, ciri yang pertama. Yang kedua, sentiasa redha. Redha ni maksud dia tenanglah, akhirnya terima segala kesusahan dan kesulitan yang dihadapi. Sentiasa redha. Yang tu dah dimaksudkan dengan ciri-ciri yang kedua. Dan yang ketiga, sabar ketika sedang marah. Yang tu adalah ciri sabar yang ketiga. Yang keempat dan yang terakhir, tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Maksud apa? Tidak mudah kecewa apabila gagal dalam sesuatu usaha yang dilakukan. Maksudnya macam itulah. Tidak mudah kecewa lah, tidak mudah patah hati, tidak mudah berasa down, berasa kecewa lah apabila gagal sesuatu. Tak kisahlah apa-apa pun, gagal pelajaran, gagal dalam apa-apa lah, percubaan ke apa ke, dia tidak mudah kecewa, dia tak berputus asa. Dan dalam sesuatu yang dia tak mudah berputus asa, yang tu adalah tidak mudah kecewa. Yang tu adalah maksud dengan kata tidak mudah kecewa. Dan yang tu adalah 4 ciri-ciri sabar. Yang seterusnya, okey, yang ni adalah dalil yang mengatakan dalil sifat sabar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan membalas orang-orang yang sabar, ni sabaru, akan pahala mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Yang mereka kerjakan tu, tak kisah apa pun. Kisah dalam contoh dia tak berjaya dalam pelajaran, maka dia sentiasa bersabar. Bersabar kat sini maksud dia bersabar dan terus berusaha. Sabar dan terus berusaha. Bukan sabar tapi tak buat apa. Tu bukan. Sabar dan terus berusaha. Kalau Allah, kalau dia gagal lagi, mungkin kita katakan, tu betul kata. Balasan yang lebih baik akan mendapat pahala balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan. Sebab tu pentingnya sabar ni dalam kehidupan. Sabar ni penting dalam kehidupan. Kenapa? Dia juga merupakan sifat-sifat yang mulia, akhlak sabar ni. Ni surah An-Nahl ayat 96. Okey lagi. Yang tu daripada Al-Quran, surah An-Nahl kan. Surah Lebah. Tengok hadis daripada Nabi Muhammad SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha qala idza talaitu 'abdi bi, saya tak nampaklah ni, kejap. Idza batalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara awadtuhu minhumal jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila aku menguji hamba-Ku dengan dua yang disukainya mata dan dia bersabar, maka aku gantikan untuknya syurga. Yang tu kita nak balasan yang lebih baik ni apa? Syurga lah. Tak kisahlah apa pun kita buat kat dunia ni. Tapi bila mana kita gagal ke apa ke, tapi kita ni perlu bersabar. Sebab apa? Allah dah janjikan kita dengan apa? Allah gantikan benda yang kita gagal tu dengan sabar kan. Dengan benda yang kita buat gagal tu dan kita bersabar dan Allah gantikan kita ni syurga. Yang tu lah yang kita paling nak tu kan. Yang tu lah yang paling nikmat paling besar, nikmat syurga. Ini adalah dalil mengatakan sifat sabar. Okay, yang seterusnya, fadilat. Fadilat bersifat sabar ataupun kita panggil fadilat ni apa? Kelebihan. Kelebihan kita bersifat kelebihan kalau kita ni bersifat dengan sabar ataupun kita ni seorang yang penyabar. Yang pertama, disukai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Yang kedua, menambah keimanan kepada Allah. Kita sabar tu, bila mana kita sabar, kita selalu berdoa kan, jadinya sifat hati kita akan menjadi lebih bertakwa. Jadinya lebih bertakwa kepada Allah. Sebab apa? Kita mengharapkan syurga kan, kita mengharapkan pengampunan daripada Allah, kita mengharapkan nikmat daripada Allah kan. Jadinya bila mana kita sentiasa mengharapkan Allah, jadi kita dapat menambahkan keimanan kita. Salah satu dia apa? Dengan bersifat dengan sabar. Dan yang ketiga, disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan. Bila mana kita ni ada sifat sabar, bila kita dikenali sebagai orang yang penyabar, maka semua orang akan suka dengan kita. Disukai, tak kisah dengan ibu bapa ke, guru ke, rakan-rakan ke, semua akan suka kita. Sebab kita ni apa? Seorang yang penyabar. Yang seterusnya, bila mana kita sentiasa sabar, bila mana kita seorang yang penyabar, jiwa kita sentiasa tenang. Sentiasa tenang. Bila jiwa kita sentiasa tenang dan tenteram. Sebab apa? Kita tidak memikirkan masalah. Bila mana kita gagal dalam satu benda, kita akan sabar. Kita kata apa? Apa tu? Allah katakan lebih baik apa yang aku capai sekarang kan. Kita tentu. Jadinya kita tahu kita ada ganjaran yang menanti kita di syurga kelak kan. Jadinya kita sentiasa, jiwa kita sentiasa tenang dan tenteram. Yang tu adalah kelebihan kita bersifat dengan sabar. Yang seterusnya,
mendapat keampunan dan rahmat Allah. Bila mana kita dapat keampunan ni, dapat syurga lah. Kan? Bila mana kita dapat pengampunan ni dan rahmat Allah, maka kehidupan kita di dunia, di akhirat kelak, semua akan menjadi lebih senang dan mudah. Dapat menyelesaikan masalah. Sebab apa? Kita kalau bersifatnya lawan bertentang dengan sabar apa? Kita pengen bengis kan, pemarah kan? Tak. Bila kita pun tahu kalau kita kawan-kawan kita suka pemarah, kita ada suka kawan dia, tak suka kan? Bila mana kita ada sifat sabar ni, maka kita dapat menyelesaikan masalah dengan secara lebih detail. Kita dapat dengan secara tenang. Bila mana kita tenang, barulah kita dapat berfikir kan. Kalau bila mana kita marah, otak kita penuh dengan kemarahan, maka kita tak dapat berfikir dengan elok. Tapi bila mana kita tenang, kita sentiasa sabar, maka kan kita punya otak tu akan lebih cepat untuk kita berfikir. Sebab apa? Kita ni kalau berfikir perlu dalam keadaan yang tenang. Betul? Hello. Ya. Hello. Tak dengar ke? Tak dengar ke? Dengar. Dengar? Ustaz, dengar. Tak dengar ni. Ustaz cakap seorang-seorang tadi. Pasal apa tak tadi? Yang diperkenankan doa oleh Allah. Maksudnya kan, doa kita ni senang kena diterima oleh Allah. Doa kita ni kita panggil doa yang makbul lah. Allah terima. Bila mana kita mempunyai sifat sabar ni, doa kita ni mudah lagi untuk Allah perkenankan, untuk Allah terima. Yang tu ialah kita punya fadilat kita bercakap benar. Antara kelebihan kita bersifat dengan sabar. Dan yang seterusnya, mendapat petunjuk ke arah kebaikan. Sebab Ustaz kata, bila mana kita sentiasa sabar, maka otak kita, hati kita sentiasa tenang kan. Bila hati kita sentiasa tenang, jadinya otak kita geligat tau, nak cari benda, nak menyelesaikan satu masalah. Jadinya, bila mana hati kita tenang, kita sentiasa tenang, kita dapat menyelesaikan pelbagai masalah. Jadi dengan apa? Dengan bantuan Allah memberi petunjuk ke arah kebaikan. Tak kisah ada kebaikan dari segi apa ke. Jadi Allah bantu kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah tu. Dan yang terakhir, disegani dan dihormati sama je. Disegani dan dihormati oleh orang. Bila mana kita ada sifat sabar ni, maka orang pun tengok kita pun segan dengan kita kan. Orang akan segan dengan kita, orang akan hormat dengan kita. Tapi cuba kita tengok orang tahu kita ni pemarah. Ada orang nak sembang kita, ada orang nak hormat kita, tak ada kan. Itu adalah kelebihan bersifat dengan sabar. Okey. Seterusnya muka surat berapa tu? 18. Tadi kelebihan kan? Tadi kelebihan kalau kita bersifat dengan sabar. Kita tengok keburukan pula. Keburukan jika kita tidak bersifat dengan sabar. Maksud dia, keburukan jika kita ni pemarah lah. Keburukan jika kita ni pembengis. Yang pertama, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mana Ustaz kata apa? Bila mana Allah murka dengan kita, Nabi murka kita, maka nerakalah jawapan kita di tempat kita nanti ke akhirat. Itu kita tak dijauhkan dari segala azab api neraka dan kita dimasukkan dalam syurga. Tidak disukai oleh ibu bapa, guru dan rakan, semua tak suka kita. Sebab apa? Kita ni seorang yang pemarah. Jadinya semua tak suka kita. Membentuk sikap mementingkan diri sendiri. Bila mana kita tidak sabar ni, kita akan, sifat kita ni akan lebih mementingkan diri sendiri. Kalau ni bahasa ni kita panggil narsisis. Orang yang pentingkan diri sendiri, apa-apa didahulukan diri dulu. Contoh, makanan ada sikit je kan, kita ustaz suruh bahagi 3. Tak, dia makan kat dia seorang je. Itu antara satu sifat pentingkan diri. Bila mana kita pentingkan diri, maka sifat-sifat jahat yang lain, sifat-sifat jahat yang lain, maka akan ada dengan kita. Contoh apa lagi? Bila mana kita pentingkan diri, sifat tamak pun kita ada, sifat halobah kita ada, sifat belagak pun ada, sifat tak hormat kepada orang pun ada. Jadinya
Bukan setakat satu je sifat bila mana kita seorang yang pemarah, semua sifat pun ada kat kita. Yang tu adalah keburukan daripada kita bersifat dengan sabar. Keburukan lah jika kita tidak bersifat dengan sabar. Lepas tu, jiwa kita ni sentiasa tenang. Dan kita ni dah pemarah, asyik kita nak condemn, asyik kita nak marah dia, asyik kita tak kena dengan orang. Orang lain semua tak kena dengan apa yang kita rasa. Dia saja betul. Jadi jiwa dia sentiasa tak tenang. Yang tu adalah kita katakan salah satu akibat kita jika kita tidak bersifat dengan sabar. Dan yang terakhir, mudah mendapat penyakit. Bila mana tu kata. Sebab tu kita katakan penyakit ni bermula daripada hati. Kalau hati kita sentiasa tenang, maka jadinya akal kita pun sentiasa sihat. Jadi sebab tu kita mendengar al-aqlu salim kan, al-jismu salim wa aqlu salim. Badan sihat dan otak pun sihat. Otak juga memainkan peranan penting, termasuk jiwa badan kita lah. Jiwa kita, hati kita merupakan kita panggil energi yang positif. Bila mana kita sentiasa berada dalam energi yang negatif, maka tubuh badan kita akan menjadi lemah. Kita tak rasa, sebab tu penyakit sedang dapat tu, batuk ke, contoh rasa sema ke, demam ke, dia sebab apa? Dia punya energi badan dia sentiasa berfikiran negatif, berfikiran yang tak elok lah. Tapi cuba kita fikir, kalau kita fikir perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang elok lah, maka dia dapat memberikan kesan kepada badan kita. Badan kita sentiasa bertambah lebih sihat, otak kita sentiasa ligat lagi untuk belajar. Itu antara kita katakan kesan-kesan kalau kita berfikiran positif. Dan kat sini apa? Mudah mendapat penyakit. Ini penerangan macam itulah. Bila mana badan kita sentiasa berfikiran negatif, berfikiran tak elok, sentiasa jiwa sentiasa tak tenang, maka kita ni akan mudah mendapat penyakit. Sebab tu kita tengok orang yang pemarah ni sentiasa akan dapat apa? Darah tinggi lah, sakit jantung lah. Sebab apa? Dia pemarah. Jadi bila dia pemarah, dia punya hati pun tak boleh nak kontrol dia punya denyutan nadi dia apa semua tu. Jadi darah dia naik. Jantung dia tu kadang-kadang ada yang sampai kena serangan jantung. Itu adalah merupakan salah satu akibat daripada jika kita tidak bersifat dengan sabar. Sebab apa? Dia mudah mendapat penyakit. Ni apa ni? Ikan bawal masak halia, mari dibawa pergi berkelah, menahan marah amalan mulia, menambah keimanan kepada Allah. Pantun, okey ni pantun. Mari bermain bersama belia, bermain bola badan sihat, sifat sabar, sifat mulia, jadikan amalan sepanjang hayat. Ini adalah contoh-contoh pantun lah. Ini. Nampak? Sabar sebahagian sabar tu apa? Sabar itu apa tu? As-sabru minal iman. Sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar merupakan kunci segala kejayaan. Sentiasa tenang dalam menghadapi musibah. Tak perlu nak meraung ke apa. Kita kena berfikiran tenang ataupun positif. Sentiasa berfikir perkara yang elok. Yang tu saja kita perlu fikir. Okey. Wallahu a'lamu bisawab. Latihan hari tu kamu mana tah? Cuba buka buku latihan yang pink tu, akhlak, buku surat Buku surat 15 dengan 16 dah siap ke? 15 dah siap 15. Hello? 15 dah siap ke buku aktiviti akhlak tu? Cuba check tengok. Ke surat 15. 15 saya dah. Yang lain, Imam Muhammad, Ifah, dah siap ke? Hanan, Muammar, Khalis, Syamir. Buku surat 15 dah siap ke belum?
Yang tak siap ni Ustaz anggap tak siap Okey, tak apa. Buat latihan muka surat 15. Razan dah siap, tak payah buat pun Razan. Relax je awak. Okey. Okey. Baca doa Habib Raja semua. Bismillah. Syamil, Razan. Tadi macam ramai sikit. Okey, baca doa Habib Raja. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fakhrujuhu ilayya fi waqti hadati wa la tunzini amin ya rabbal alamin amin. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama.